Dan tajuk kita pada hari ini adalah tiga fungsi utama SPR. Dan saya percaya ramai orang fikir bila SPR ni kan, apa kerja SPR ni, orang hanya tahu SPR buat pilihan raya. Okey, contohnya 5 tahun sekali buat PRU. Tu je. Setahun busy buat kerja, 4 tahun goyang kaki, seronok, syok, memang kan. Tapi bukan itulah sebenarnya. Kita all the time, setiap masa memang ada kerja-kerja lain yang orang tak tahu, orang tak nampak. Cumanya takkanlah setiap benda yang kita buat kita nak kena bagi tahu kan. Nampak sangat tak ikhlas tu orang kata kan. Tapi ada je benda. So tiga fungsi utama. Yang pertamanya secara ringkas saya nak bagi tahu kita ada kita menjalankan kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya. Yang kedua, kita menguruskan pendaftaran pemilih. Macam sekarang ni kan, saya rasa semua sedia maklum, undi 18 dan juga pendaftaran automatik lah. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah menjalankan pilihan raya. Baik, kita tengok fungsi yang pertama. Sebab kita masa tak panjang, saya kena laju lah, kena derah sikit supaya saya sempat semua. Fungsi yang pertama kan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua adalah berkenaan dengan sempadan lah. Sempadan tu maksudnya menguruskan kajian semula persempadanan. Baik, yang pertamanya sebelum saya pergi jauh kan, nak bagi hampa semua faham lah kan, nak bagi hampa semua faham tentang macam mana bahagian pilihan raya tu terbentuk. Okay, first contoh satu taman perumahan. Okey, kalau kita duduk dekat taman kan, rumah kita dalam taman, satu taman perumahan itu selalunya dijadikan sebagai satu lokaliti. Itu adalah satu lokaliti. Contoh Taman Bunga Raya. Taman Bunga Raya adalah satu lokaliti. Taman sebelah dia contohnya Taman Rasa Sayang. Contohnya Taman Rasa Sayang itu adalah lokaliti yang lain. Contoh, okey. Apabila kedua-dua lokaliti itu, dua taman tu kan digabungkan, okey, dia akan membentuk daerah mengundi. Satu daerah mengundi. Dia macam tu. Satu daerah mengundi yang mengandungi beberapa taman tadi, beberapa lokaliti tadi digabungkan dengan daerah mengundi yang lain akan membentuk DUN. Satu DUN, dua DUN digabungkan akan membentuk parlimen. Lebih kurang macam tu. Sebab itulah kita pernah dengar kursi parlimen, kursi DUN. Lebih kurang macam tu lah kan. Okey, bila kita buat kajian semula persempadanan ni kan, kita sebenarnya ada apa orang kata, apa orang kata tu, ya Allahu Akbar, lupa lat tempoh tidak kurang daripada 8 tahun. Apakah maksud lat tempoh tidak kurang daripada 8 tahun tu kan? Itu maksudnya SPR, untuk makluman hampa semua kan, pada tahun 2018 SPR dah laksanakan kajian semula persempadanan bagi tanah Melayu, iaitu di kawasan Semenanjung Malaysia ni lah kan. So maksud lat tempoh tidak kurang daripada 8 tahun tu, next bila kita boleh buat pula kajian semula persempadanan yang baru adalah 8 tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2026. Kecuali tiba-tiba parlimen, contohnya parlimen ataupun mana-mana DUN, mereka pindah mereka punya perlembagaan persekutuan ataupun perlembagaan negeri ataupun undang-undang tu, perlembagaan negeri lah. Okey, mereka tambah atau kurangkan kerusi parlimen tersebut, kerusi Dewan Rakyat ataupun kerusi Dewan Undangan Negeri, dan baru SPR akan buat kajian semula persempadanan lah. Lebih kurang macam tu. Dan SPR hanya ada 2 tahun untuk selesaikan laporan tersebut lah. Dan kita ada beberapa prinsip yang pertamanya secara ringkas je adalah kemudahan kepada pengundi dan juga tidak melangkaui mana-mana sempadan negeri lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kemudahan pentadbiran kepada SPR untuk mewujudkan atau menggunakan pusat-pusat mengundi, lebih kurang macam tu lah. Yang ketiganya, jumlah pemilih yang seimbang, dengan syarat dia mestilah kita kena ambil kira kewajaran ataupun keadaan geografi di sesuatu kawasan tersebut kan. Ada tempat, contohnya ada tempat yang bahagian pilihan raya dia kecil je. Kawasan bahagian pilihan raya tu kecil je, tapi pemilih pengundi kat kawasan yang kecil tu ramai nak mampu. Okey, ramai gila kan. Ada juga kawasan yang sangat besar, tapi orang sejemput je. Lebih kurang macam tu. So kita kena bagi fair, kena bagi balance, lebih kurang macam tu. Dan yang keempat, mengekalkan hubungan tempatan lah, lebih kurang macam tu. Baik, itu fungsi yang pertama. Secara ringkas je, itu adalah persempadanan lah. Yang keduanya, fungsi yang kedua adalah pendaftaran. Okey, untuk makluman hampa semua adalah pendaftaran ni kan pada 15 Disember tahun sudah 2021. Okey, 2021
pindaan perlembagaan telah dikuatkuasakan, iaitu 18 tahun dah boleh mengundi dan juga bukan boleh mengundi, 18 tahun telah didaftarkan dan juga secara automatik, pendaftaran secara automatik. So dah telah dikuatkuasakan pada 15 Disember tahun sudah. Okey. So maksudnya sekarang ni kan, untuk makluman hangpa semua kan, kalau tengok dekat slide yang sekarang ni kan, kita nampak contoh sekarang ni Januari. Katakanlah saya ni kan, birthday saya hari ni. Hari ni berapa bulan? 12 bulan kan, 12 Januari. So maksudnya SPR akan detect lah, dia tahu okey saya hari ni birthday saya. Okey, mana SPR tahu? Sebab SPR tarik maklumat tu, dapat maklumat tu daripada Jabatan Pendaftaran Negara. So semua maklumat tu ada dekat JPN lah kan. So kita tarik maklumat tu, masuk ke dalam sistem kita, dan pada bulan berikutnya, iaitu selewatnya pada 16 Februari, SPR akan peraku dan wartakan daftar pemilih tambahan, iaitu DPT, kita panggil sebagai DPT. Maksudnya, contohnya saya birthday pada Januari kan, pada 16 Februari nanti saya dah boleh mula semak nama saya dalam contohnya My SPR Semak. Okey, hampa semua boleh download apps My SPR Semak tu. Nanti lepas tu kan, cukup 16 Februari nanti tengok, cuba check ada tak. Kalau ada, kalau ada tapi maklumat tak betul, contohnya nama saya Amar kan, sepatutnya 1M je, AMAR, sekali dia keluar AMMAR contoh. So saya ada kena buat tuntutan untuk membetulkanlah apa yang tak betul itu, lebih kurang macam tu. So dia ada tempoh juga tuntutan tu, maksudnya dia akan bermula pada 16 Februari sampai 15 Mac, sebulan lah lebih kurang macam tu. Okay, next, seterusnya kita akan bercakap juga tentang pertukaran alamat mengundi. Okey, contoh kita still boleh tukar alamat mengundi. Dulu contohnya saya mengundi dekat Kedah. Sekarang ni saya nak mengundi dekat KL, boleh dengan syarat saya bermastautin lah dekat kawasan tempat yang saya duduk sekarang ni kan. Syaratnya sama juga, masih sama macam dulu, kena tukar alamat DIC terlebih dahulu. Okey, once kita dah tukar alamat DIC tu, kena mohon dengan SPR. Had ni bukan automatik. Jangan nanti hampa pula kan tiba-tiba okey, dulu memanglah dah pernah daftar kan mengundi dekat Kedah contohnya. Sekarang ni duduk dekat Johor kan. Bila mai nanti pilihan raya, tengok-tengok kena balik Kedah mengundi kan. Lepas tu bising kata automatik. Sekejap lagi aku kata pala otak hampa lagi marah kan. Tapi itulah. So alamat nak tukar alamat mengundi, kena mohon. Yang pertamanya tukar alamat dekat IC terlebih dahulu. Yang kedua, kita kena mohonlah dengan SPR. Lebih kurang macam tu. Mohon tukar alamat ni sama lagi, masih sama macam dulu. Cumanya kena ingat benda ni bukan automatik. Yang automatik kalau dia dah cukup umur 18 tahun, perak automatik dia masuk dalam daftar pemilih kita macam tu. Baik, next kita tengok fungsi yang ketiga, iaitu menjalankan pilihan raya. Baik, pilihan raya ada dua jenis. Satu PRU, yang kedua adalah PRK. PRU itu apa? PRU itu adalah pilihan raya umum, dan PRK itu apa? PRK itu adalah pilihan raya kecil. PRU ni contoh tahun sudah kan, kita ada sebenarnya kita buat dua PRU, iaitu PRU Dun Melaka dan juga PRU Dun Sarawak. Kita panggil PRU terma yang sebenarnya kita panggil PRU Dun. Okey, kita tak panggil PRN, iaitu pilihan raya negeri. Orang selalu cakap pilihan raya negeri kan, PRN kan, tapi sebenarnya adalah PRU Dun. Sama juga, tapi orang selalu faham PRU tu yang satu Malaysia tu, semua orang hari mengundi tu kan, semua turun mengundi, lebih kurang macam tu lah. Tapi sebenarnya, bukan sebenarnya, itu memang betul lah PRU, tapi macam Melaka dan Sarawak tu pun juga sama juga PRU jugalah. Dan kalau PRU ni dia akan berlaku apabila dewan tersebut dibubarkan ataupun terbubar dengan sendirinya apabila tamat tempoh 5 tahun. Genap tempoh 5 tahun lah, lebih kurang macam tu. Dan PRK apa pula? Contoh, wakil rakyat tu lah, tak kisahlah dia ahli parlimen ke, adun ke kan, tiba-tiba pernah meninggal dunia kan. Bila meninggal dunia tu SPR kena masuk. Okey, untuk buat pilihan raya kecil lah PRK, dan SPR hanya ada 60 hari untuk selesaikan lah. Dia tak semestinya meninggal. Kalau orang tu letak jawatan, dia hilang kelayakan, ataupun keputusan pilihan raya yang sebelum ni yang dia menang tu kan telah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya. So 4 ini, meninggal, letak jawatan, hilang kelayakan, dan juga pembatalan keputusan pilihan raya. 4 benda ni boleh akan menyebabkan berlakunya PRK. So cerita dia memang hanya ada 60, SPR hanya ada 60 hari untuk buat pilihan raya lah apabila berlakunya kekosongan, sama ada dibubarkan dewan tersebut ataupun berlakunya kekosongan disebabkan meninggal ataupun yang tadi itulah. So itu yang payah di SPR ni, sebab orang hanya nampak hari mengundi. In fact, proses pilihan raya tu kan dia panjang tau, dan dia banyak benda di dalam tu. Cumanya public, rakyat, marhaen, macam
Macam saya jugalah dulu sebelum saya kerja di SPR kan, kita hanya nampak hari mengundi sahaja kan. Dan bila kita nampak hari mengundi tu macam-macam lah berlaku kan. So kita bising macam-macam lah kita bangkitkan isu dan pelbagai lagi. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey.